Manusia merancang, tetapi Allah menentukan. Apa yang kami alami adalah asam garam kembara. Kami menuju Matoria di pinggir kota Kahira. Resah mengharungi kesesakan lalu lintas terubat apabila melihat masjid tersergam indah. Kahira terkenal sebagai kota seribu menara atau City of a Thousand Minarets. Hampir 2000 tahun dahulu, seorang ibu pernah mencari pelindungan bersama bayi lelakinya di kawasan ini. Ibu dan anak terpaksa melarikan diri selepas Raja Herodes memerintahkan semua bayi laki-laki di Baitul Laham dibunuh. Herodes adalah Raja Yahudi yang memerintah Palestin ketika itu. Si ibu membuat keputusan menyelamatkan diri bersama anaknya selepas melahirkannya di Baitul Laham. Mereka berdua menetap di kawasan Matoria sebelum menuju ke selatan Kahira. Ibu yang dimaksudkan itu ialah Siti Maryam dan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Dan halaman rendang ini menjadi saksi dan penaung kepada mereka berdua. Maryam membawa anaknya Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi ke Saidi, selatan Kahira. Dalam perjalanan, mereka berdua menetap selama 2 tahun di sini. Dan di kawasan inilah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam berteduh. Suatu hari, Malaikat Jibril datang kepada Maryam dan memberitahunya yang Maryam akan melahirkan seorang anak lelaki. Maryam terkejut kerana beliau seorang gadis yang tidak pernah disentuh oleh lelaki. Namun itulah kekuasaan Allah, terang Malaikat Jibril kepadanya. Naluri manusia memerlukan tempat berlindung. Pokok yang rendang biasanya menjadi tempat berteduh dan bernaung. Kawasan teduh dan nyaman seperti Matoria ini memberi kelegaan daripada bahang musim panas Mesir. Di sinilah Siti Maryam dikatakan pernah berlindung. Kami dimaklumkan sejarah Maryam atau pokok Maryam ini adalah di bawah penyediaan Jabatan Hal Ehwal Purba Mesir. Pengunjung dikenakan bayaran 2 paun Mesir atau RM1.50. Manusia dan alam begitu rapat hubungannya. Menghayati keheningan suasana di sejarah Maryam, kami dapat bayangkan betapa hati seorang ibu menjadi redup di bawah pepohon rendang. Seperti biasa, kanak-kanak perlu dimandikan. Dan dengan menggunakan bekas air inilah Nabi Isa dimandikan oleh ibunya, Siti Maryam. Bekas batu ini dikatakan sama usia dengan peristiwa kedatangan Maryam ke Matoria. Walau bagaimanapun, tiada pengesahan bertulis mengenai perkara ini. Siti Maryam dibesarkan dengan didikan yang baik dalam keluarga Imran di Baitul Maqdis. Sekalipun Maryam hidup di kalangan orang kafir, dia mengakui kebenaran kalimah serta kitab-kitab Tuhannya. Maryam taat kepada perintah Allah. Dan apabila Maryam mengandungkan Nabi Isa alaihissalam, orang ramai mencercanya, mendakwa dia telah melakukan perbuatan hina. Namun, Maryam sentiasa tenang oleh jaminan Allah bahawa anak dalam kandungannya seorang rasul. Maryam cekal mengharungi dugaan melarikan diri bersama anaknya ke Mesir apabila Raja Herodes menitahkan setiap bayi lelaki dibunuh. Demikianlah sifat mulia ibu seorang rasul.
Sesungguhnya, kesemua yang ada di langit dan bumi bertasbih memuji Allah. Pokok-pokok tidak terkecuali. Pada pokok juga ada pengajaran. Dari daun hinggalah ke akar dan bayang-bayangnya yang memberi teduh, pokok memperlihatkan keagungan penciptanya. Ia dicipta Allah untuk manusia. Hubungannya dengan manusia sungguh istimewa. Malam itu kedengaran riuh di perkarangan penginapan kami. Rupa-rupanya, beberapa ekor binatang yang tidak pernah kami lihat merayap di kawasan lapang. Inilah Dob, penghuni padang pasir yang pernah menjadi santapan Panglima Perang Islam terkenal Khalid Al-Walid. Ulama fiqh sependapat bahawa Dob halal dimakan kerana Rasulullah SAW berdiam diri semasa melihat Khalid Al-Walid memakannya. Memang menjadi resam di perantauan si kembara menyampaikan salam khabar. Kami diberi peluang mengunjungi Tuan Yang Terutama Duta Besar Malaysia ke Republik Arab Mesir, Datuk Zainul Azman bin Zainal Abidin. Pantun Melayu ada menyebut, dalam semak ada duri, ayam kuning membuat sarang, orang tamak selalu rugi, macam anjing dengan bayang-bayang. Kami menuju kawasan yang suatu ketika dahulu giat dengan pelbagai aktiviti ekonomi. Warganya yang terkaya, seorang lelaki bernama Qarun. Namun inilah saja kesan peninggalan kemewahannya, sebuah tasik. Mengapa? Qarun asalnya miskin dan sangat patuh menunaikan tanggungjawab beragama. Dia umat Nabi Musa alaihissalam. Qarun dikurniakan Allah kelapangan rezeki dan kekayaan. Al-Quran menjelaskan kekayaan Qarun hinggakan anak-anak kunci khazanahnya begitu berat walaupun dipikul orang yang sasa. Qarun berlaku sombong dan zalim. Kaumnya mengingatkan Qarun supaya tidak sombong dengan kekayaannya kerana Allah tidak suka kepada orang yang bermegah-megah. Nabi Musa AS menerima perintah Allah agar memungut sebahagian harta kekayaan orang yang berada sebagai zakat. Nabi Musa menerangkan kepada Qarun, dalam harta kekayaan setiap orang, ada bahagian yang tentukan Allah sebagai hak kepada orang melarat dan fakir miskin yang wajib diserahkan kepada mereka. Qarun berasa jengkel menerima perintah wajib berzakat itu. Qarun tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang yang memerlukan. Qarun mabuk dengan kemewahan dunia yang dikumpulnya. Bagi Qarun, setiap keuntungan yang diraut adalah miliknya, bukan untuk diagih-agihkan. Jiwa Qarun bergelora
mengejar lebih banyak kemewahan sehingga beliau hilang simpati pada si miskin. Di tasik yang tenang ini, suatu waktu dahulu, adalah daratan yang bergelora. Di sinilah Qarun dan kekayaannya dimusnahkan Allah. Tasik Qarun kini menjadi tarikan pengunjung yang ingin mencari kedamaian. Anda boleh bersantai dan menikmati keindahan pemandangannya. Namun, di sebalik ketenangan ini, Tasik Qarun memendam 1000 lara manusia yang tamak. Tasik Qarun mungkin tiada jika Qarun tidak mengabaikan perintah Allah. Mencari harta kekayaan tidak salah, tapi ia perlu diseimbangkan. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang dikurniakan Allah kepadamu akan pahala kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerosakan. Begitulah peringatan Allah. Qarun yang dahulunya miskin menjadi legenda hartawan. Kian hari Qarun kian kaya. Sebaliknya, hari demi hari kekayaan menghakis keimanannya. Qarun menjawab, "Aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Tidakkah dia mengetahui dan pandai memahami bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat yang lalu orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan, dan orang-orang yang berdosa tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka." Kami meninggalkan Tasik Qarun yang memendamkan hibah haloba. Al-Fayum adalah kawasan pertanian tua di lembah Sungai Nil. Al-Fayum dikatakan gabungan dua perkataan. Alf bermaksud 1000 dan Yaumin bererti hari. Maka Al-Fayum membawa arti 1000 hari. Nama Al-Fayum diberi selepas genap 1000 hari bandar ini siap dibina Nabi Yusuf alaihissalam. Namun destinasi kami seterusnya adalah padang pasir yang sunyi daripada tumbuhan dan penempatan manusia. Inilah sisa-sisa istana Qarun. Kawasan ini terpencil. Beberapa sisa bangunan lama di sekitarnya mengintai kami dari permukaan pasir.
Agak sukar untuk mengerti tinggalan ini dahulu pernah berdiri megah sebagai istana. Inilah akibatnya. Ketamakan puncanya. Qarun dikatakan pemilik istana ini. Dahulu, masyarakat di sekitarnya sentiasa impikan kemewahan seperti Qarun. Kemudian, Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai perhiasannya. Berkatalah orang-orang yang semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia, alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun. Sesungguhnya, dia adalah seorang yang bernasib baik. Namun manusia beriman tidak terpengaruh dengan apa jua bentuk hiasan dunia. Ilmu dan iman menjadi benteng. Dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, janganlah kamu berkata demikian. Pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak akan dapat menerima itu melainkan orang-orang yang sabar. Qarun jahil. Hiasan dunia mengaburi hidupnya. Di mata kepalanya hanya kelihatan kilauan emas dan perak. Dahulu, istana Qarun ini tersergam indah. Kini yang tinggal hanya sisa runtuhan akibat kebakhilan. Runtuhan bangunan ini dikawal rapi. Jabatan Hal Ehwal Purba Mesir mengenakan tiket masuk 2 paun Mesir atau RM1.50 bagi setiap pengunjung. Kami melangkah masuk istana Qarun. Dalam samar-samar, kami mengamati ruang simpanan harta. Terasa seolah-olah kami mengganggu ketenteraman. Kami sedar dinding dan ruang ini pernah menampung kekayaan. Kota ini menikmati zaman kegemilangannya. Kota ini juga mengharui zaman keruntuhan. Semuanya angkara kebakhilan dan kejahilan. Dari atas istana, kesan kemusnahan akibat sikap tamak haloba semakin jelas. Cuaca terik meningkatkan ketidakselesaan kami ketika mengimbau kemusnahan akibat ketamakan. Seolah-olah masa terhenti, seolah-olah penghuni kota ini meninggalkan rumah mereka seketika, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Namun hakikatnya warga kota ini menerima musibah yang dahsyat. Di samping runtuhan istana ini, rangka pondok dan rumah pekerja Qarun masih kelihatan di permukaan pasir. Lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Maka tiadalah dia mendapat sebarang golongan
yang boleh menolongnya dari azab Allah, dan dia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan orang yang pada masa dahulu bercita mendapat kekayaan seperti Qarun mulai sedar sambil berkata, "Wah, sesungguhnya Allah memewahkan rezeki sesiapa dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan dialah juga yang menyempitkannya. Kalau tidak kerana Allah memberi pertolongan kepada kita, tentulah kita dibinasakan dengan tertimbus di dalam tanah. Aduhai, sesungguhnya orang yang kufurkan nikmat Allah tidak akan berjaya."